Okey, kita sambung lagi. Ada sedikit pertambahan maklumat bawah tajuk kebarangkalian eksperimen. Okey, kalau imbas semula awak pernah buat soalan ni, iaitu soalan 13.1 kan? Kita sama-sama buat. Dah ramai dah buat. Hari tu dah bagi cikgu tunjuk jawapan kamu. Dan memang jawapan kita pun berbeza-beza. Dan kalau kita senaraikan jawapan-jawapan yang ada, lepas tu daripada pecahan tu kita tukar jadi nilai perpuluhan, memang agak jauh. Kalau jawapan kita semua agak jauh sedikit. Okey, contohnya kalau cikgu dapat 9/16. Sorry. Cikgu dapat 9/16. Ada juga yang dapat 7/16. Ada juga yang dapat 5/16. Okey. Kita cuba cari nilai. Okey, cari nilai. Okey, 9/16 akan dapat 0.56. Okey, 7/16 akan dapat 0.43. Okey, 5/16 ialah 0.31. Okey, kalau awak tengok nilai-nilai perpuluhan ini, awak akan nampak agak jauh bezanya. Okey, kenapa ada perbezaan yang ketara ni? Disebabkan bilangan percubaannya sedikit. Sebabnya percubaan nilai kita sedikit. Okey, apa akan jadi kalau bilangan percubaan yang kita buat, bilangan percubaan ni yang ni okey, bilangan percubaan yang kita buat ini banyak. Cikgu tetapkan cikgu tetapkan iaitu 1000. Katakan 1000. Okey, 1000 percubaan. Maksudnya awak kena baling buah dadu ni sehingga 1000 kali. Okey. Jadi kalau kita nak tahu apa akan berlaku, cikgu tak boleh buat seorang. Maksudnya kena ada beberapa orang juga membuat eksperimen yang sama. Iaitu buat eksperimen nombor genap, nombor ganjil, nak dapatkan nombor genap ni daripada dadu adil sehingga 1000 kali percubaan. Jadi nanti kita akan senaraikan. Okey, senaraikanlah. Okey, orang A dapat apa? Okey, B dapat apa, C dapat apa, D dapat apa. Okey, kita buat 4 orang punya nilai kan. Okey, sebenarnya nilai itu akan menghampiri satu nilai tertentu. Tidak seperti tadi masa cikgu kira untuk 16 kali percubaan, kita dapat jawapan yang jauh beza. Okey, seorang 0.53, seorang 0.41, seorang 0.3 lagi. Jadi jauh perbezaannya. Tapi kalau kita buat 1000 kali percubaan, jawapan A, jawapan B, jawapan C, jawapan orang A, jawapan orang B, jawapan orang C, jawapan orang D akan menghampiri satu nilai tertentu. Memang dah dekat-dekat sangat. Okey, kalau untuk eksperimen yang macam ni, okey, kita memanglah nak nombor genap. Tapi nombor genap lawannya ada nombor ganjil. Maksudnya kat sini ada dua peristiwa. Kalau dua peristiwa yang macam ni akan menghampiri kepada 0.5. Ini untuk yang dua peristiwa. Okey, sebenarnya menghampiri, bukan semua benda akan menghampiri 0.5. Setiap benda, kita kalau nak dapatkan kebarangkalian ni, kita kena ikut dia punya situasi. Okey, kalau yang ini ada dua benda, maksudnya nombor genap sama ada dia akan jadi nombor genap ataupun nombor ganjil. Okey, jadi
kebarangkaliannya 0.5. Okey, yang ini contohnya lagi kalau awak senang nak faham, macam kalau awak tengok drama. Okey, kalau tengok drama ada satu scene, selalunya berada di hospital lah sini. Sakit yang kronik lah, katakan sakit kronik. Jadi doktor kata kena buat pembedahan. Lepas tu ahli keluarga pesakit ni pun cakap, doktor, apa kebarangkaliannya kalau buat operation, pembedahan. Lepas tu doktor pun cakap 50-50. Okey, sebenarnya kebarangkaliannya ialah 50-50. Maksudnya awak faham tak 50-50 tu? Yang selalunya dalam drama dia gunakan 50-50 tu adalah menggunakan unit peratus sebenarnya. 50% sebenarnya. Okey. Maksudnya, apa maksud 50-50? Sama ada bila buat operation, sama ada dia memang sihat ataupun sama ada dia memang tak akan jadi baik, ataupun dia meninggal ke, macam tu lah. Jadi 50-50 ni menunjukkan separuh-separuh. Jadi situasi dalam drama yang cikgu terangkan tu memang peristiwanya memang ada dua. Sama ada dia baik atau tak baik. Sama ada dia sihat atau tidak sihat lah. Jadi kalau untuk eksperimen yang baling buah dadu untuk dapatkan nombor genap, ini pun ada dua peristiwa juga, iaitu sama ada dia akan jadi nombor genap atau nombor ganjil. Jadi memang kena ikut situasi. Okey, katakanlah situasi yang cikgu bagi. Okey, katakan situasi yang cikgu bagi ni, cikgu nak dapat nombor 3 daripada buah dadu ni. Buah dadu ada 1 hingga 6, tapi cikgu nak dapatkan nombor 3. Jadi cikgu buatlah sampai 1000 percubaan. Okey, akan dapat pada satu nilai tertentu. Okey, kalau cikgu nak dapatkan nombor 3 sahaja, yang ini bermaksud peristiwanya ada 6 peristiwa. Sama ada boleh dapat nombor 1. Kan, kalau cikgu buat kotak macam yang ini. Okey, kotak yang macam ni. Cikgu boleh buat macam ni kan. Okey. Kebaran dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 dan nombor 6. Okey, walaupun cikgu nak dapatkan jawapan untuk kebarangkalian dapat nombor 3 sahaja, tapi kita buat senarai ini semua. Okey, jadi kalau cikgu buat sampai 1000 percubaan, okey, 1000 percubaan, kebarangkalian untuk mendapatkan jawapan 3 ni akan dapat satu nilai yang tertentu. Kalaulah cikgu suruh 4 orang ataupun 5 orang buat, jawapan untuk 4 orang ini akan menghampiri satu nilai tertentu. Iaitu apa? Sebenarnya kalau ada 6 peristiwa macam ni, 6 peristiwa adil ni 6 peristiwa adil namanya. Jadi kalau nombor 1, okey, untuk dapat yang kebarangan untuk dapat 1 ialah 1/6. Ya, untuk kebarangkalian untuk dapat nombor 2 pun 1/6 juga. Nombor 3 pun 1/6. 4 1/6, 5 1/6 dan 6 pun 1/6. Okey. Jadi kebarangkalian eksperimen ni dia sebenarnya adalah untuk situasi yang mempunyai peristiwa yang adil. Katakanlah kalau macam buah dadu ni, dia memang adil sebab nombor 1 tu memang ada 1 saja nombor dia. Nombor 2 memang ada 1 saja nombor dia. Nombor 3 pun ada 1 saja nombor. Nombor 4 pun ada 1 saja nombor. Nombor 5 pun ada 1 saja nombor. Dan nombor 6 pun ada 1 saja nombor. Jadi mudah saja kalau kita nak tahu apa kebarangkalian untuk dapat nombor 3 daripada buah dadu adil ini, ialah 1/6 lah dia punya kebarangkalian. Okey. Kalau balingan duit shilling pula. Okey. Duit shilling ni. Okey. Okey, kalau duit shilling pula. Duit shilling, kalau cikgu situasi cikgu yang cikgu akan bagi pada awak ialah
kebarangkalian untuk dapat nombor. Okey, bahagian nombor. Okey, ni bahagian nombor kan. Ni bahagian tapak sirih. Ini ikutlah duit shilling yang mana awak ambil kan. Okey. Sekarang ni kalau duit shilling memang ada 2 permukaan saja. Jadi, untuk dapat nombor akan kebarangkaliannya ialah 1/2 lah. Okey, ini pun 1/2 juga. Sebab ada dua peristiwa. Kalau macam buah dadu ada 6 nombor, jadi dia perkan 6. Okey, kalau yang ada 2 permukaan macam ni, per dengan 2. Jadi maksudnya permukaan yang nombor memang ada 1, jadi dia 1/2. Permukaan yang tapak sirih pun ada 1, jadi 1/2 juga. Faham tak yang untuk kebarangkalian eksperimen ni? Sebenarnya sesuatu benda yang adil, contohnya macam duit shilling dengan buah dadu ni, dia adil kan? Dia dah ada kebarangkalian dia tersendiri sebenarnya. Boleh juga bagi contoh lain, iaitu macam lucky spin. Okey, lucky spin katakan cikgu bagikan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, katakan dapat hadiah A, hadiah B, hadiah C, hadiah D, hadiah E. Okey, jadi cikgu pun putar. Jadi kebarangkalian untuk cikgu dapat katakanlah hadiah D, iaitu apa? Ya, kebarangkaliannya ialah 1/5. Untuk dapat A pun 1/5 juga. B pun 1/5. C 1/5. E pun 1/5. Jadi bermaksud benda ni secara adil. Eksperimen untuk kebarangkalian eksperimen dia lebih kepada yang benda yang adil lah. Jadi maksudnya hadiah A ni memang inilah satunya hadiah A, inilah B ni, inilah satunya hadiah B, inilah satunya hadiah C, inilah satu hadiah D, inilah satu hadiah E. Jadi kebarangkalian untuk cikgu dapat hadiah A ialah 1/5. So sebab ada 5 pembahagian peristiwa yang adil. Okey, yang ini 6 pembahagian peristiwa yang adil. Yang ni 2 pembahagian eksperimen yang adil. Okey, tapi kalau ingatlah balik ingat semula, kalau kita nak dapatkan eksperimen ni menuju pada satu nilai yang tertentu, kita kena buat dia banyak percubaan. Kalau sedikit aja macam 10 percubaan ke 16 percubaan ke, kita tak akan dapat nilai yang menghampiri satu nilai tertentu. Jadi itulah sebenarnya kesimpulannya untuk eksperimen ni, untuk kebarangan eksperimen, kesimpulannya ialah kebarangan eksperimen menuju kepada satu nilai tertentu jika eksperimen itu diulangi dengan bilangan cubaan yang cukup besar. Okey, cikgu harap boleh faham lah. Tapi kalau tak faham, bagi tahu cikgu, nanti cikgu boleh carikan apa-apa maklumat yang lain lah untuk awak faham yang ini. Okey.